Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Al-Fadil Ustaz Muaz Muhammad Muaz yang telah menyampaikan tazkirah sebentar tadi dan akan menyampaikan khutbah dan mengimamkan solat pada solat Jumaat pada hari ini. Saya ingin maklumkan satu perkara. Pihak surau mohon maaf kerana TV yang ada di surau ni tak dapat dipancarkan live khutbah pada hari ni. Tapi Facebook masih boleh dapat lagi, tapi di luar lah, orang luar yang akan tengok. Jadi siapa yang berada di luar dewan, kami mohon maaf lah tak dapat tengok pembaca khutbah atau khatib pada hari ini membaca khutbah, tapi suara masih lagi didengar ya. Jadi harap maklum dan kami mohon maaf sekali lagi, maaf di atas segala kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
barik wa karim. Kama tuntajul bahimatu jam'a hal tahissuna fiha min jad'a. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang baik, maka ibu bapanya yang menjadikan perwatakan anaknya itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, seperti mana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan yang sempurna. Adakah kamu dapati kecacatan pada telinganya? Riwayat Muslim. Fitrah merupakan satu yang tersedia untuk kebaikan yang juga merupakan asal kejadian manusia. Dengan fitrah ini, ibu dan bapa hendaklah mengisinya dengan mewujudkan persekitaran awal yang mendidik sikap, tabiat, cara fikir dan tingkah laku mengikut ketetapan Islam sebagai cara hidup ad-din. Istiqamah atau menyelewengnya seseorang bergantung kepada persekitaran. Ini adalah kerana individu merupakan sebahagian daripada keluarga dan keluarga sebahagian daripada masyarakat. Apabila keluarga itu baik, maka baiklah individu tersebut, dan apabila individu itu baik, maka keluarga dan masyarakat menjadi baik dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, ketegasan Islam terhadap kepentingan keluarga nampak jelas dalam pensyariatan dan hukum hakam yang mengatur sistem kekeluargaan. Jelas ditegaskan dalam memenuhi keperluan lelaki dan perempuan itu adalah melalui perkahwinan yang sah. Tanpa ikatan perkahwinan, hubungan antara lelaki dan wanita adalah zina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, iaitu membawa kerosakan. Dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan penzinaan sebenarnya membuka pintu huru-hara dan kegoncangan dalam kalangan manusia, kerana manusia tetap mempertahankan kehormatan. Berapa banyak peristiwa pembunuhan yang timbul kerana keinginan berzina, sehingga sewaktu kita dengar suatu peristiwa pembunuhan, maka orang akan terus mengatakan, periksalah dahulu latar belakang perempuan yang terlibat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, keluarga yang bahagia menurut Islam akan menjadi contoh teladan yang baik, bukan sahaja kepada umat Islam sendiri, malahan kepada orang yang bukan Islam. Berteraskan sumber Al-Quran dan As-Sunnah mampu membuktikan kepada seluruh umat sejagat bahawa melaksanakan syariat yang telah ditetapkan mampu membangunkan umat Islam menjadi sebuah umat yang disegani dan dihormati. Antara perainan
untuk menjadikan sebuah keluarga itu menjadi keluarga misali adalah pensyariatan hak dan tanggungjawab suami isteri serta anak. Suami isteri terikat dengan kontrak perkahwinan yang menetapkan hak dan peranan masing-masing. Adapun tanggungjawab suami adalah memberi mas kahwin kepada isteri, memberi nafkah zahir dan batin, serta melayan pasangannya dengan baik. Manakala tanggungjawab isteri pula adalah taat kepada suami dalam perkara bukan maksiat, tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami, serta menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Tanggungjawab ibu bapa adalah memberi pendidikan agama dan contoh teladan yang baik kepada anak-anak supaya menjadi manusia unggul sebagai aset kepada masyarakat seluruhnya. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa pula adalah taat dan berbuat baik kepada ibu bapa serta memberi nafkah sekiranya mampu kepada kedua ibu bapanya. Muslimin sekalian, keunggulan sebuah institusi keluarga itu adalah dengan melaksanakan penghayatan Islam yang menyeluruh untuk setiap ahli keluarganya. Ketua keluarga hendaklah menjadikan Islam sebagai panduan dan acuan dalam kehidupan yang meliputi perekonomian, sosial dan pembinaan syakhsiah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Agama Islam adalah agama yang menentukan cara kehidupan yang terbaik dan lengkap dalam menjalani kehidupan yang sempurna di semua tempat, masa dan keadaan, yang memenuhi maqasid asy-syariah yang 5, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Ini kerana agama itu adalah nasihat yang berteraskan pembinaan umat yang bersatu padu dan mencipta kemajuan dari sudut duniawi dan rohani. Hadis daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Kami berkata, untuk sesiapa itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh umat manusia umumnya. Hadis riwayat Muslim. Kalimah agama itu nasihat, bermaksud nasihat adalah tiang dan penyokong bagi agama. Menurut Imam An-Nawawi, nasihat itu wajib sekadar mampu dengan syarat bahawa nasihatnya akan diterima dan dipatuhi serta tidak mengancam pada dirinya. Muslimin yang dirahmati Allah, sejarah para nabi dan orang-orang soleh hendaklah dijadikan contoh untuk menjadikan kehidupan sesebuah keluarga yang diacu mengikut agama Islam, Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Luqman ayat 12 sehingga ayat 19 adalah landasan kekuatan dalam pembangunan sesebuah keluarga. Seorang bapa hendaklah meletakkan hala tuju yang jelas kepada keluarganya. Jika kebahagiaan yang ingin dicapai, maka tidak hairanlah jika seorang bapa menampilkan nasihat yang sama seperti mana Luqmanul Hakim menasihati anaknya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan, akan mampu menghindari daripada kesesatan dalam menjalani kehidupan keluarga yang harmoni. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati dan mengambil sedikit pengajaran sebagai pedoman dalam hidup kita. Antaranya, seorang bapa hendaklah berpegang kuat kepada ajaran Islam dan mempunyai kefahaman yang baik bagi mencorak kehidupan keluarga dan masyarakat yang menjadi contoh. Yang kedua, Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang terbaik, qudwatun hasanah, yang hendaklah menjadi ikutan kepada semua individu dalam institusi keluarga. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang menyediakan cara yang terbaik untuk membina keluarga dan masyarakat yang unggul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang menjadi bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah mereka jalankan, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan itu. At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان سرفودين إدريس الحج ابن سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحج. اللهم
أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Syah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk kami mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah ya Allah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor ya Allah, mewakafkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab. Jauhkan negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah ya Allah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas dan lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor, rumah-rumah-Mu ini rumah yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal bala wal waba wal marad wa syada'idal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah pahala kepada semua yang mengaminkan doa ini ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah sebagai amalan yang saleh ya Allah. Berkatilah insan-insan yang bertugas lumus untuk membantu mereka dalam kesusahan, terutamanya mereka yang sedang mengalami musibah banjir ya Allah. Kami harapkan keredaan-Mu ya Allah, kami harapkan keberkatan-Mu ya Allah. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang banyak bersedekah, yang banyak menginfakkan harta mereka ke jalan agama-Mu ya Allah. Tambahkan rezeki mereka, berkatilah keluarga mereka, tunjukkanlah jalan keluar kepada masalah-masalah mereka. Jadikanlah kami sebahagian daripada mereka ya Allah. Jadikanlah kami sebahagian daripada hamba-hamba-Mu yang berusaha menyebarkan agama-Mu mengikut kadar kemampuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam suasana sahabat dan saudara kami diuji dengan banjir besar ya Allah, kami terbayang dengan anak-anak mereka yang kesejukan ya Allah. Kami membayangkan kesejukan yang dialami oleh anak mereka, terbayang pula kelaparan mereka dan anak mereka, dalam keadaan anak-anak kami masih membazirkan rezeki anugerah-Mu, dalam keadaan anak-anak kami masih lagi tidak solat, masih lagi tidak menutupkan aurat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan kelalaian kami ini ya Allah. Mereka berusaha payah mencari pakaian dalam kesejukan untuk menutup aurat, kami membiarkan isteri dan anak-anak kami tidak menutup aurat ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami pohon kehadrat-Mu agar dengan rahmat dan perlindungan-Mu negara kami Malaysia dan seluruh rakyatnya dikekalkan dalam keamanan dan kesejahteraan. Tanamkanlah rasa kasih sayang antara kami, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kekalkanlah perpaduan di kalangan kami, luaskan rezeki kami ya Allah, kayakan kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikan kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Allahumma hawwalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.